Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Memulakan berita malam mengenai Kementerian Pertahanan Malaysia telah memilih Bintulu sebagai lokasi untuk memperkasakan kubu pertahanan negara. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Utama Muhammad Hassan berkata, Bintulu terutamanya Samalaju merupakan kawasan yang strategik dan paling berhampiran dengan zon ekonomi negara ini. Jelas beliau, kementeriannya bakal membina Markas 31 Brigade Tentera Darat Malaysia TDM, Markas Wilayah Laut 4 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Bintulu. Tadi Premier telah mengatakan dari segi Board Diamond Authority telah pun meluluskan. Kita cuma menunggu surat sebenarnya untuk kita membuat perolehan tanah tersebut. Jadi ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan khususnya melalui Kementerian Pertahanan untuk kita pastikan pesisiran pantai kita, laut kita, sempadan kita di Kalimantan dan juga udara kita sentiasa berada dalam keadaan yang kesiapsiagaan. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas melakukan kunjungan hormat pertamanya ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Datuk Seri Utama Muhammad menambah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meluluskan pembinaan 7 pos baru di sempadan dengan Kalimantan. 3 telah siap, lagi 4 sedang dalam pembinaan dan ini akan dapat memudahkan kita untuk anggota tentera Regimen Sempadan kita untuk bertugas mengawal sempadan. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri. Menurut Datuk Muhammad Azman, kunjungan hormat itu bertujuan membincangkan keselamatan pada 4 November depan sempena pilihan raya kecil PRK bagi Dewan Undangan Negeri DUN N67 Jepak. Dan PDM Sarawak juga sentiasa komited untuk memberikan komitmen dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman aman Sarawak dan juga termasuk juga pada pilihan raya kecil yang akan berlangsung pada 4 bulan ini di N67 di Jepak. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat. Laporan seterusnya, sempena ulang tahun ke-60 Sarawak Merdeka, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD akan menganjurkan cabaran debat untuk sekolah-sekolah menengah dan institut pengajian tinggi di Sarawak dalam 2 bahasa iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Menterinya Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata bahasa Inggeris penting sangat dikuasai untuk Sarawak bergerak maju ke hadapan. Bagaimanapun katanya, bahasa Melayu masih merupakan bahasa kebangsaan yang harus dipegang bagi kepentingan bersama. The objective of this debate is primarily to enhance the standard of proficiencies in our English and Bahasa Melayu languages. In addition, it will promote debating and critical thinking skills, as well as to encourage intellectual discourse among students in Sarawak. This debate will create a space and an opportunity for students to build their self-confidence to speak in front of an audience through public speaking. Hopefully, through this platform, we will eventually have students who will become citizens of high intellect in our state. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sidang media cabaran debat Premier Sarawak English dan Bahasa bertempat di Menara LCDA The Itmus Kuching pada pagi Khamis. Untuk makluman, cabaran debat itu bakal dianjurkan dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak dan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak yang melibatkan lebih 200 pelajar dengan penyertaan daripada lebih 40 sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi di Sarawak.
Pusingan suku akhir dan separuh akhir akan diadakan pada 6 hingga 7 November ini, manakala pusingan akhir bagi cabaran itu akan diadakan pada 8 November 2023 bertempat di Museum Budaya Borneo Kuching. Manakala di Miri, projek menaik taraf sistem perparitan konkrit Jalan Melo Tudan kini 80% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada 30 November 2023 ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sistem perparitan konkrit sepanjang 435 meter itu menelan kos sejumlah RM439,650 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Senadin. Jelasnya keseluruhan sistem perparitan konkrit di kawasan Tudan fasa 1 dijangka akan dinaik taraf pada tahun depan jika segalanya berjalan dengan lancar. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita dalam lawatan dan tinjauan tapak projek menaik taraf sistem perparitan di Jalan Melo Tudan Miri pada Khamis. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut mendedahkan sejumlah RM5 juta peruntukan khas telah diluluskan menerusi Majlis Perbandaran Miri untuk melaksanakan projek melebarkan jalan utama di kawasan Tudan. Ujar beliau lagi, ini supaya dapat memberi kemudahan dan keselesaan para pengguna jalan raya, penduduk sekitar dan juga untuk memudahkan laluan bas menerusi lalu lintas tersebut. Keperkembangan selanjutnya, Forum Bandar Malaysia MUF 2023 menjadi landasan untuk mencari penyelesaian kepada perubahan iklim yang sedang dihadapi oleh Malaysia pada masa ini, selari dengan pembandaran yang semakin pesat. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, MUF 2023 mencari penyelesaian dan tindakan yang boleh dilakukan bagi mencapai pembangunan yang mampan dan berdaya tahan. Jelasnya melalui usaha ini, MUF 2023 juga teruja untuk belajar bersama-sama inisiatif terbaik untuk mencapai sasaran tersebut. Tema MUF 2023 adalah membangkit tindakan transformatif untuk perbandaran mampan dan berdaya tahan, ataupun catalyzing transformative actions for sustainable and resilient urbanization. Ini adalah selaras dengan kadar perbandaran yang pesat dialami di seluruh Malaysia yang telah mengakibatkan pelbagai cabaran serta risiko termasuk perubahan iklim. Dengan ini, MUF 2023 bertujuan untuk bersama-sama dengan semua pemegang taruh untuk mencari penyelesaian dan mempelajari daripada best practices mana-mana pihak dalam berusaha untuk bertindak dengan lebih efektif dan transformatif agar untuk mencapai pembangunan yang mampan dan berdaya tahan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Forum Bandar Malaysia MUF 2023 di Ibu Pejabat Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di sini pada Khamis. MUF 2023 bertemakan memangkin tindakan transformatif untuk perbandaran mampan dan berdaya tahan dianjurkan oleh Urbanize Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Sarawak dan DBKU selaku tuan rumah. Untuk makluman, MUF dicatatkan sebagai acara persidangan pembangunan mampan terbesar di Malaysia yang akan disertai lebih 300 penceramah dan ahli panel daripada lebih 106 sesi forum dan acara terbuka. Selain itu, acara tersebut menyasarkan sebanyak 5,000 penyertaan dan mengalu-alukan semua lapisan masyarakat untuk menyertai forum yang diadakan secara terbuka dan percuma. Sementara itu, Padawan bakal memiliki pusat pemprosesan dan pengumpulan kopi serta padi sendiri pada masa hadapan. Perkara tersebut diumumkan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga adu mambung, Datuk Dr. Jerib Susil semasa mengadakan lawatan tapak bagi pembinaan Pusat Pemprosesan dan Pengumpulan Kopi CPPC terletak di tapak Rural Growth Centre RGC Bayu baru-baru ini. Menurut beliau, CPPC tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024 di bawah projek Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA selain daripada pembinaan Dewan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Padawan dan Penwisan yang turut akan dibina di kawasan tersebut.
Datuk Jerib semasa lawatan seharinya pada Selasa di Padawan turut mengadakan lawatan tapak ke tapak mini estate kopi di Kampung Empuroh Jambu, Bayu serta ke tapak cadangan pembinaan pusat pengumpulan dan pemprosesan padi sawah dan bukit di Kampung Bengor. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan panduan untuk mengundi yang disampaikan oleh Pegawai Tadbir Khas UKAS Datu Takun Sunggah. Ingin juga kami ingatkan masyarakat awam khususnya warga Dun Jepak agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Pilihan Raya Kecil N67 Jepak, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari mengundi pada hari Sabtu 4 November 2023. Warga negara yang telah berdaftar boleh menyimak status pendaftaran mereka untuk mengetahui pusat mengundi dan juga saluran mengundi. Kita boleh membuat semakan di laman web SPR iaitu My SPR Sema. Pada hari mengundi, kita nasihatkan pengundi-pengundi datang lebih awal ke tempat mengundi masing-masing dan sila bawa kad pengenalan diri iaitu My Card untuk membolehkan kita mengundi. Pada hari mengundi, pengundi-pengundi yang belum mengetahui saluran tempat mengundi, mereka boleh pergi ke Barung SPR untuk mendapatkan slip pengundian untuk mereka mengetahui di mana saluran mereka yang akan mengundi nanti. Setelah mengetahui saluran pengundian, melalui slip pengundian telah dikeluarkan oleh SPR, pengundi berkenaan boleh terus pergi ke saluran yang telah ditetapkan. Dalam saluran mengundi, setelah dikirimkan pengundi disemak oleh kerani SPR, pengundi akan ditindaki mencelup jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat kekal bagi memastikan pengundi berkenaan telah hadir mengundi. Penggunaan dakwat kekal dalam pilihan raya adalah untuk mengelak pengundian 2 kali. Dalam pilihan raya, setiap pengundi dikehendaki memilih seorang calon sahaja. Sekiranya pengundi memilih 2 calon atau lebih, kertas undi pengundi berkenaan akan dikategorikan sebagai kertas undi yang ditolak. Satu undan daripada anda amatlah berharga demi masa depan negara. Kepada pengundi-pengundi Dun Jepak, turunlah beramai-ramai pada 4 November nanti. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi.